Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Sebelum kita memulakan pelajaran hari ini, marilah terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid yang dikasihi sekalian, solatlah sebelum kamu disolatkan. Apakah yang kamu faham dari ayat tersebut? Ya murid-murid, sementara kita hidup di dunia ini, hendaklah kita mendirikan solat 5 waktu. Sebelum ajal kita sampai, jasad kita pun terkujur kaku dan jenazah kita disolatkan oleh orang ramai. Jadi tajuk pembelajaran kita hari ini ialah solat jenazah. Murid-murid yang dikasihi sekalian, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Siapa sahaja yang kita sayangi, ibu ayah kita, adik-beradik kita, satu hari nanti mereka pasti akan meninggalkan kita. Jika Allah ambil mereka dari kita, antara hadiah yang mereka nak sangat dari kita ialah kita solatkan mereka. Sebab itu, Ustaz sangat berharap kamu dapat menguasai ilmu hari ini, kamu boleh melaksanakan solat jenazah ini nanti. Jadi, jom kita belajar. Pengertian solat jenazah ialah solat yang dilakukan oleh orang Islam yang hidup ke atas orang Islam yang telah meninggal dunia. Artinya, kalau orang yang meninggal dunia itu bukan beragama Islam, maka kita tidak solatkan mereka. Seterusnya, hukum melakukan solat jenazah ialah fardu kifayah. Apakah yang dimaksudkan dengan fardu kifayah? Secara mudahnya, fardu kifayah ialah sekiranya dalam satu kampung, sebahagian penduduk kampung melaksanakannya, maka terlepaslah dosa dari seluruh penduduk kampung yang lain. Seterusnya, cara melaksanakannya. Cara melaksanakan solat jenazah ialah sunat dilakukan secara berjamaah dan sah dilakukan secara sendirian. Artinya, solat jenazah ini tidak disyaratkan berjamaah. Tetapi kalau dilakukan secara berjamaah, maka pahalanya adalah lebih besar. Seterusnya, niat solat jenazah. Murid-murid yang dikasihi sekalian, kamu telah pun pelajari sebelum ini, niat ialah lintasan hati. Kalau yang kita baca di mulut itu dipanggil lafaz niat. Melafazkan niat hukumnya sunat kerana bertujuan untuk membantu hati melintaskan niat tersebut ketika kita melakukan takbiratul ihram, iaitu semasa kita mengatakan Allahu Akbar. Pada masa itulah kita melintaskan niat tersebut. Murid-murid, sekarang mari kita perhatikan perbezaan niat solat jenazah mengikut jantina mayat. Yang pertamanya, sekiranya jenazah itu lelaki, maka niatnya usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ini 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Jika jenazah itu perempuan, maka niatnya usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala.
Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini, 4 takbir, fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Jadi perbezaannya ialah pada hadzal mayyiti, jika jenazah lelaki. Hazihil mayyitati, jika jenazah perempuan. Seterusnya, jika jenazah itu kanak-kanak lelaki, maka niatnya usolli ala hadzal mayyiti tifli arba'a takbiratin fardha kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak lelaki ini, 4 takbir, fardu kifayah, mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Dan jika kanak-kanak perempuan, maka niatnya usolli ala hadhil mayyitati tiflati arba'a takbiratin fardha kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat kanak-kanak perempuan ini, 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Seterusnya murid-murid, kaifiat melaksanakan solat jenazah. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, berniat dalam hati ketika melafazkan takbiratul ihram, iaitu takbir yang pertama. Ketiga, membaca Al-Fatihah. Keempat, takbir yang kedua. Kelima, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maksudnya, ya Allah ya Tuhanku, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tambahkanlah kemuliaannya dan limpahkanlah rahmat kepada keluarga junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, takbir yang ketiga. Ketujuh, berdoa untuk jenazah. Jika jenazah lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Maksudnya, ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosanya, limpahkanlah rahmat kepadanya, selamatkanlah dia, maafkanlah segala kesalahannya. Kelapan, takbir yang keempat. Kesembilan, berdoa untuk jenazah dan untuk kita juga sebenarnya. Jika jenazah lelaki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Jika jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Maksudnya, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah engkau hampakan kami daripada mendapat pahala menyembahyangkannya, dan janganlah engkau sesatkan kami sepeninggalannya, dan ampunilah kami dan si mati. Dan yang terakhir sekali ialah memberi salam. Senang bukan solat jenazah ni? Tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Hanya ada 4 kali takbir. Pada takbir yang pertama, yang dipanggil takbiratul ihram, kita berniat dalam takbir tersebut. Selepas daripada itu, kita membaca surah Al-Fatihah. Kemudian kita takbir yang kedua, dan kita membaca Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kita takbir yang ketiga dan membaca Allahumma ighfir lahu. Kemudian kita takbir yang keempat. Kalau kita tak ingat apa pun, kita boleh diam sahaja.
dan kemudian kita pun memberi salam, maka sahlah solat jenazah kita. Sekadar itu perkongsian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.